Seterusnya kita akan pergi pada pengenalan. Allah menciptakan sesuatu bahan yang tersimpan di dalam perut bumi dan di laut demi kemanfaatan manusia atau lebih dikenali sebagai bahan galian. Sebagai contoh, ciptaan dia termasuk garam, besi, tembaga, petrol, emas, perak dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut kini digunakan dalam pelbagai sektor serta menjadi sumber kemakmuran dan kemajuan manusia dan negara. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat yang ke-25, aku jadikan besi, ia adalah sesuatu yang amat keras dan memberi manfaat kepada manusia. Emas dari segi peristilahan membawa maksud emas yang merupakan salah satu daripada bahan galian yang didapati dalam bentuk ketulan atau butir kecil dalam batuan. Selain padat, logam emas ini juga berciri-ciri berkilat, lembut serta merupakan logam asli yang mulur dan mudah ditempa. Warnanya kuning, terangnya dianggap menarik serta kekal tanpa mengalami pengoksidaan udara atau air. Tidak dapat dinafikan lagi kedudukan emas dalam Islam di mana ia digunakan sebagai mata wang sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ayat Al-Quran telah menyebut tentang emas dalam pelbagai konteks. Sebagai contoh, emas sebagai perhiasan dalam syurga. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-31. Terjemahannya membawa maksud mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian, inilah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat yang sebaiknya. Kita teruskan dengan objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mendalami sejarah penggunaan emas pada zaman purba. Seterusnya ialah mengkaji hikmah pengharaman pemakaian emas kepada kaum lelaki beserta dalil. Dan yang ketiga ialah mempelajari hukum membayar zakat harta berkaitan penyimpanan emas beserta dalil. Penggunaan emas sebagai mata wang. Dinar merupakan mata wang yang berasaskan emas. Ia telah diperkenalkan dan digunakan di negara Madinah Al-Munawwarah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudiannya, ia telah diperluaskan lagi pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Emas merupakan wang yang paling stabil pernah digunakan oleh manusia. Hal ini kerana emas tidak tertakluk kepada mana-mana sistem kewangan dunia. Oleh itu, dengan menyimpan kekayaan di dalam bentuk emas, ia adalah suatu kaedah yang terbaik. Seterusnya, penggunaan dinar ada tercatat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabawi seperti berikut. Yang pertama, dan di antara ahli-ahli kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya dengan sempurna kepada kamu. Dan ada pula di antara mereka, yang kalau engkau amanahkan menyimpan hanya 1 dinar sahaja pun, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kalau kamu selalu menuntutnya. Surah Ali Imran ayat 75. Yang kedua, Abu Bakar ibni Abi Maryam melaporkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah dinar dan dirham untuk digunakan. Hadis dari Musnad Imam Ahmad ibni Hanbal. Seterusnya, emas sebagai penanda darjat yang tinggi. Pada zaman tamadun Mesir purba, emas diibaratkan seperti daging Tuhan ataupun flesh of God. Oleh itu, Firaun telah dimakamkan dengan emas melambangkan kemuliaan mereka setelah mati. Sebagai contoh, Firaun Tutankhamun telah disemadikan di dalam 3 lapisan keranda yang diperbuat daripada emas. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 53 yang bermaksud, kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya. Ayat ini menunjukkan bahawa emas merupakan penanda darjat yang tinggi. Bukan itu sahaja, emas juga merupakan satu simpanan yang sebenar dan perlu dibelanjakan di jalan Allah. Mansa Musa merupakan seorang raja kerajaan Mali yang terletak di Afrika. Pada tahun 1324, beliau telah menunaikan ibadah haji di Mekah bersama satu rombongan yang besar, terdiri daripada puluhan ribu orang dan puluhan ekor unta, di mana setiap seekor unta memikul lebih kurang 136 kg emas. Semasa mereka di Kahirah, mereka telah membelanjakan banyak emas hingga menyebabkan nilai emas di Mesir jatuh buat 12 tahun seterusnya. Mansa Musa juga telah membina banyak masjid dan bangunan awam, termasuklah sebuah universiti Islam utama iaitu Timbuktu. Dalam surah At-Taubah ayat 34 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama iaitu Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah iaitu agama Islam. Dan ingatlah orang-orang yang menyebab emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini menunjukkan bahawa emas merupakan satu simpanan yang sebenar dan perlu dibelanjakan di jalan Allah. Seterusnya, saya akan meneruskan mengapakah emas diharamkan kepada lelaki. Terdapat beberapa hikmah pengharaman. Antaranya adalah, menurut pandangan Islam, rasional pengharaman emas kepada lelaki adalah untuk membezakan kaum wanita dan kaum lelaki yang mana diharamkan menyerupai jantilan lain. Terdapat satu hadis yang menyatakan hal ini, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melaknati
orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Seterusnya, rahsia diharamkan emas kepada lelaki adalah kerana emas adalah sistem nilai yang menyokong sistem kewangan dan digunakan untuk menjana ekonomi. Dalam hal ini, emas bukan sahaja dijadikan sebagai perhiasan tetapi juga dijadikan sebagai peralatan di rumah seperti pinggan mangkuk. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, perhiasan lelaki selain cincin, perak dan peralatan atau perhiasan di rumah adalah diharamkan. Dalil pengharamannya dipetik dari hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah kamu minum di dalam bekas emas dan perak dan janganlah kamu makan dalam talamnya, pinggan atau mangkuk, sesungguhnya ia untuk orang kafir di dunia dan di akhirat." Hikmah yang ketiga ialah lambang kesombongan dan mewujudkan sifat iri hati. Iman Ibnu Qudamah Al-Hambali berpendapat lelaki wajar menjauhi emas kerana ia melambangkan kesombongan dan memecahkan hati golongan miskin. Namun ia harus untuk perempuan kerana tujuan kecantikan untuk suaminya. Yang terakhir ialah dapat memberikan hak eksklusif kepada kaum wanita. Secara tidak langsung, pengharaman emas terhadap lelaki memberikan hak eksklusif terhadap wanita serta pengiktirafan terhadap golongan Hawa yang banyak berkembang untuk kaum Adam. Pada asasnya, wanita dibolehkan memakai perhiasan emas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa bahawa Nabi SAW bersabda, telah dihalalkan emas dan sutera asli bagi perempuan dalam kalangan umatku dan diharamkan kedua bagi lelaki. Baiklah, seterusnya berkenaan tentang kewajipan zakat harta sekiranya kita menyimpan emas. Menurut Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP, zakat emas adalah kewajipan bagi setiap Muslim sekiranya kita mempunyai emas yang disimpan selama 1 tahun dan melebihi nisbah 85 gram. Zakat emas perhiasan tidak diwajibkan kecuali pemakaian terlampau banyak sehingga berlebihan dan melampaui kadar yang biasa. Jika emas disimpan sebagai pelaburan, zakat perlu dikenakan sekiranya ada niat pelaburan dan berat emas mencukupi nisbah 85 gram. Kadar zakat yang dikenakan adalah 2.5% daripada jumlah berat emas yang kita ada. Sekiranya terdapat emas yang tidak dipakai iaitu emas yang benar-benar menjadi simpanan dan tidak digunakan sebagai perhiasan, walaupun fisiknya sama seperti emas perhiasan, ia termasuk dalam kategori emas yang disimpan dan perlu dikenakan zakat. Sumber lain menyatakan bahawa emas simpanan, wang atau tabungan sejenisnya termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab dan genap 1 tahun. Apabila seseorang mempelajari hikmah zakat, ianya dapat melatih seseorang itu bersifat pemurah serta menghilangkan sifat bakir dan kedekut. Hal ini terbukti apabila kita melihat orang yang sentiasa berzakat, biasanya bersifat pemurah dan suka membantu khalayak masyarakat. Hakikat ini dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan ia juga menyedari bahawa zakat itu lebih ketara kepada penambahan harta daripada menguranginya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Ma taqasat sadaqah min mal." Maksudnya zakat itu tidak mengurangi harta. Riwayat Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha yang bermaksud, siapa sahaja yang menjadi tuan punya emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat nanti, akan disediakan kepadanya hamparan api yang dipanaskan oleh neraka. Dengan api itulah akan disilakan rusuk dan belakangnya. Sahih Muslim. Terdapat surah dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang orang yang menyimpan emas tapi tidak menunaikan zakat harta. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu diselap dengan lidahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Akhir sekali, beralih kepada rumusan terhadap kajian ini. Jadi kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan emas pada zaman purba, mengkaji hikmah pengharaman pemakaian emas kepada kaum lelaki beserta dalil, dan mendalami hikmah zakat harta berkaitan dengan penyimpanan emas beserta dalil. Daripada kajian ini, kita dapat dalami sejarah penggunaan emas pada zaman purba, iaitu penggunaan emas sebagai mata wang dan juga emas sebagai simbol kemuliaan serta kekayaan. Kajian ini juga dapat disimpulkan bahawa rasional pengharaman emas kepada lelaki adalah untuk membezakan antara lelaki dan perempuan, serta ia harus untuk perempuan atas tujuan kecantikan untuk suami. Seterusnya, mendalami hikmah zakat harta berkaitan dengan penyimpanan emas pula adalah untuk melatih seseorang itu bersifat pemurah serta menghilangkan sifat bakhil dan kedekut. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai fungsi dan kelebihan yang dapat memberi manfaat kepada alam semesta dan juga manusia serta hidupan. Oleh itu, sebagai manusia kita perlulah mensyukuri semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.